Saya ingin tegaskan 26 hari bulan ini, yaitu pilihan raya negeri Sabah, adalah untuk memperhatikan dan mempertahankan maruah dan nasib orang-orang negeri Sabah. Apa yang berlaku 26 hari bulan ini disebabkan oleh kacau ganggu orang-orang yang sudah gila kuasa, orang-orang yang sudah tidak tahan duduk tidak di dalam kuasa kerana kalah pilihan raya. Tahun 2018 orang Sabah membuat keputusan bersejarah, menukar UMNO dan Barisan Nasional selepas puluhan tahun diberi peluang untuk mentadbir negeri dan menjaga negeri. UMNO dan Barisan Nasional juga telah kalah di Putrajaya dalam pilihan raya 2018 yang lalu. Tetapi kerana mereka tidak tahan menjadi pembangkang, mereka takut miskin menjadi pembangkang, mereka tanam fitnah, mereka pecah belahkan, mereka rampas kerajaan di pusat, mereka jatuhkan kerajaan di negeri-negeri, dan mereka cuba gagalkan pentadbiran dan perpaduan rakyat di negeri Sabah dengan cuba membeli kata-kata dalam pilihan raya ataupun sebelum pilihan raya ini berlangsung. Tetapi di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji Syafiee Haji Abdal telah membuat keputusan bijak bahawa nasib masa depan orang Sabah tidak boleh ditentukan oleh ahli-ahli politik yang tidak jujur ini. Sebaliknya ia harus ditentukan oleh orang-orang Sabah, oleh pengundi-pengundi dan rakyat Sabah. Jadi 26 hari bulan ini bukan main-main dan bukan hanya biasa-biasa saja. 26 hari bulan ini bukan hari mengundi biasa. Ia tentukan nasib dan maruah kita daripada dicuri dan dirompak. 2018 kita tendang dan kita buang perompak-perompak yang telah hancurkan negeri dan negara kita. Tetapi perompak-perompak ini cuba curi kerajaan beberapa bulan lalu. Pilihan raya negeri ini untuk kita mentamatkan. Pilih Warisan Plus, pilih Parti Keadilan yang mewakili Warisan Plus untuk kita tutup dan tanam perompak-perompak ini. Saudara kawan-kawan sekalian, kita bukan negeri miskin. Tanah kita bukan tanah gersang. Kita tidak ada padang pasir yang gersang. Hutan kita tumbuh pohon yang boleh diambil hasilnya. Laut kita ada hasil yang mewah. Tidak cukup ikan, kupang, kerang, ada minyak. Bumi kita juga bukan bumi tandus. Boleh tanam kelapa sawit, boleh tanam koko, boleh tanam getah, dan macam-macam tanaman lain. Tetapi kekayaan ini telah hilang kerana selama ini, dengan maaf, dengan izin minta maaf, majoriti rakyat Sabah telah memilih Barisan Nasional UMNO untuk diberikan amanah, bukannya nak bagi hak kepada rakyat, tetapi mereka curi harta dan rampas hak rakyat. Sebab apa mereka bimbang dan mereka takut? Mereka cuma curi kerajaan selepas 22 bulan ataupun lebih daripada 2 tahun. Sebab dia tahu dengan apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan di pusat dan warisan di negeri Sabah, kalau ini berjaya kita lakukan sepenuhnya, maknanya nasib mereka akan sama seperti UMNO dan Barisan Nasional di negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, dan beberapa buah negeri lagi di Semenanjung selama ini tak mampu bangun-bangun lagi. Saya ingin cerita sedikit tahun 2008 bila Selangor buat keputusan tukar kerajaan negeri daripada UMNO kepada Pakatan Rakyat ketika itu. Ucapan yang selalu dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, dia kata apa? Negeri Selangor akan miskin, negeri Selangor akan bankrupt, negeri Selangor tidak akan membangun.
Sebab apa? Sebab pada waktu itu kita pastikan rumah-rumah yang tidak diberikan hak milik tanah, kita serahkan tanah kepada rakyat dan juga warga negeri Selangor. Sebab pada ketika itu kita buat program air percuma. Sebab pada ketika itu kita bagi bantuan kepada peniaga-peniaga. Sebab pada waktu itu kita tolong anak-anak mau pergi sekolah, masuk universiti. Itu kita lakukan, dia kata akan bankruptkan negeri. Hari ini lebih 10 tahun selepas, bukan UMNO Barisan Nasional perintah negeri Selangor. Negeri Selangor, negeri yang paling kaya dan negeri paling maju, dan UMNO tidak boleh bangun lagi di negeri Selangor. Apakah kita tolak kemajuan? Tidak. Apakah kita tolak pembangunan? Tidak. Ada orang kata kita tak ada hasil lagi, warisan belum buat hasil. Hari ini saya nak keluarkan. Tadi keluar daripada angka DITI, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Jangan ikut menteri dia, tapi faktanya boleh sebut 3 negeri paling besar ataupun paling banyak mencatatkan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung daripada negara luar. Mereka datang buka kilang, mereka datang buka perusahaan, mereka beri peluang ekonomi, mereka buat peluang pekerjaan. 3 negeri itu ialah negeri apa? Negeri Sabah, negeri Pulau Pinang, dan negeri Selangor. Tidak bukan negeri-negeri Perikatan Nasional ataupun negeri UMNO dan Barisan Nasional. Yang paling membanggakan saya nak sebut di sini, buat pertama kali dalam tempoh 6 bulan pertama, negeri Sabah mencatatkan 13,2 bilion, paling tinggi pelaburan asing Malaysia di Malaysia yang dicatatkan oleh negeri Sabah di bawah pimpinan warisan Musa Aman, yang sudah tidak aman lagi sekarang ini. Dia kata orang Sabah miskin, orang Sabah tidak maju, warisan tidak bawa kemajuan. Ini muka tak tahu malu, sudah lama mencuri kerajaan gagal, tak dapat jadi calon. Selama inilah dia ketua menteri, dialah yang menyebabkan negeri Sabah tertinggal dan miskin. Dan seharusnya warisan terus diberi peluang untuk tutup masalah-masalah dan juga isu yang telah dibangkitkan. Ini bukan isu kecil, kita sudah bagi mereka peluang yang cukup lama. Kita sudah bagi ruang yang cukup lama. Mereka bukan bagi peluang pada rakyat yang kaya, pemimpin-pemimpin, yang punya tanah, pemimpin-pemimpin, yang punya ruang, pemimpin-pemimpin, yang punya hotel, pemimpin-pemimpin. Rakyat kekal tinggal di rumah, di pondok, dan gagal untuk membangunkan ekonomi. Sebagaimana kejayaan kita negeri Selangor pada tahun 2008, kita selesaikan isu-isu tanah, pemilikan tanah. Saya lihat pengalaman Datuk Seri Panglima Haji Shafie Apdal dan barisan pimpinannya. Apa dia buat? Dia kembalikan tanah-tanah rakyat. Sampai hari ini sudah 5.000 keping tanah rakyat dipulangkan hak kepada rakyat, bukan untuk pemimpin-pemimpin di atasnya. Saya dapat maklum ada lagi 16.000 keping tanah yang kita sedang usaha. Dan saya percaya dengan satu perkara yang kita buat ini dan tindakan-tindakan lain, sebab itu UMNO Barisan Nasional, rakan-rakan sekutu mereka ini takut, mereka bimbang, sebab tak boleh dibuat oleh mereka sebelum ini, tak mampu dibuat oleh sebelum ini. Sebab itu Bung kata tadi, Bung kata apa? UMNO sudah berubah. Mana ada berubahnya macam tu juga lah. Bung masih Bungnya, Musa masih Musanya. Hanya Arifah Aman saja yang keluar kerana sudah tidak aman dengan Musa Aman. Ini masalah mereka. Sebab itu saudara dan kawan-kawan sekalian, 26 hari bulan adalah hari yang penting. Maruah rakyat Sabah telah dirompak, dicuri dan diganggu oleh petualang-petualang ini, oleh musuh-musuh ini. Mereka sangka dengan permainan duit, cuba membeli ahli parlimen, cuba membeli adun, boleh rampas kekayaan dan hak rakyat Sabah.
Tetapi 26 hari bulan saya mau orang Sabah bangun, rakyat Sabah bangun, penduduk pengundi Inanam bangun, bagi tahu sama Kelly yang telah merompak dan telah lari daripada amanah yang telah diberikan. Beritahu kepada Musa Aman, beritahu kepada Perikatan Nasional bahwa orang Sabah memang belum lagi kaya, tapi maruah mereka, harga diri mereka tinggi, dan mereka harus mengekalkan kerajaan yang sah, kerajaan yang dipilih, warisan kelas, parti keadilan di Inanam dan di semua kursi-kursi yang di bawah. Saya ada sedikit kurang setuju dengan Datuk Aziz tadi. Datuk Aziz cakap tadi apa? Ada yang beri 100 ambil, beri 200 suruh apa? Beri 300 ambil. Saya tak setuju. Dia baca 100 jangan ambil, 200 jangan ambil, 300 jangan ambil, 400 jangan ambil, 500 jangan ambil. Kenapa? Kerana kita harus minta 1.000 ringgit. Dia bagi 1.000 ringgit, oke ambil, tetapi undi tetap, undi tetap, undi tetap. Orang-orang ini harus diajar begini. Dia ingat harga diri, jiwa kita, maruah kita boleh dibeli dengan duit, boleh dibeli dengan uang, boleh ditentukan oleh mereka-mereka yang rela menjual diri untuk menjadi kata-kata dan juga menjadi pengkhianat. Kita yakin majoriti rakyat Sabah, orang Inanam, pengundi di sekitarnya ini mampu lagi bertahan kerana tahu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kerajaan kita, kerajaan PH sebelum ini maupun warisan bukanlah sempurna baik semuanya. Saya tahu ada 1-2 silap, ada 1-2 gagal, tetapi secara keseluruhannya jauh lebih baik daripada UMNO dan Barisan Nasional, jauh lebih baik daripada pemimpin. Sebab itu hari ini kita tampilkan tokoh profesional, tokoh yang telah berjuang dan bersama-sama dengan rakyat tempatan. Saya dengar teliti ucapannya tadi. Memang dia tidak boleh lagi berucap. Kadang-kadang kita ni nak pilih orang yang pandai berucap saja. Dia pandai berucap, tangannya liar mencuri sana sini. Itu pun tidak boleh. Kita lebih baik pilih calon yang baru, calon yang segar, calon yang tidak pengalaman, tetapi ada semangat kerana dia tidak berpengalaman mencuri, merompak, menipu sebagaimana dia. Tapi calon Ketua Dalil ini ada semangat, ada jiwa. Dia tahu masalah sebenar, dia tahu isu sebenar, dia tahu hal sebenar. Saya tahu ada orang ketawakan dia 2-3 hari ini akibat ucapan-ucapannya, tapi abaikanlah itu kesilapan-kesilapan kita. Kerana jiwanya adalah untuk rakyat dan maruah anak-anak Sabah dan orang-orang. Tokoh seperti inilah yang harus kita pilih, kerana dia bercakap dengan hati dan jiwanya untuk pertahankan tanah ini, untuk pertahankan warga ini, untuk pastikan Sabah kembali menjadi negeri yang cemerlang. Buktinya sudah ada. Tahun lepas Sabah mencatatkan pelancongan paling tinggi di Malaysia. Tahun ini telah terbukti 6 bulan pertama negeri nombor 1 catat pelaburan tertinggi di Malaysia. Dan kalau kita berikan kepada warisan kelas, pilih kita calon warisan kelas kita iaitu Beto Kalim yang mengguna bendera keadilan ini, saya yakin dan percaya Sabah bukan hanya setanding dengan Selangor, tetapi Sabah jadi negeri lebih baik daripada Selangor dan negeri-negeri yang ada di luar. Sebab itu saya tak setuju dengan Datuk Aziz tadi. Dia bagi 100, 200, 300 jangan ambil, tapi kita minta lagi lebih. Dia sudah bagi lebih, kita tetap undi. Jadi macam tu saya tidak perlu habiskan tetap lagi, Pak. Aduh. Ini adalah Dewan Undangan Negeri yang keempat saya datang sejak hari Selasa yang lalu.
Saya akan pergi ke Suk esok. Besok tengah hari saya ada di sini lagi. Petang akan ke Suk, besok akan ke Klias. Untuk apa? Untuk bantu, bagi terang, bagi jelas bahwa rakyat Sabah, orang Sabah ada peluang untuk bertahan hak mereka, untuk bertahan jiwa mereka, untuk bertahan masa depan kita. Telah 20 tahun kita beri peluang pada mereka, mereka abaikan dan tidak beri peluang kepada kita. Sebab itu, saya minta semua orang Sabah di sini untuk bangun. Jadi kalau saya sebut Sabah, saya minta kamu semua cakap bangun, boleh? Sabah! Ini macam lagu rap, saya sudah nyanyi lagu rap dan tidak lupa. Sedap sudah.